Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nashran Haikan bin Mahdi, nombor matrik 068806. Jadi saya akan membentangkan tugasan Asbabun Nuzul Surah Al-Ma'idah ayat 78 hingga 81. Seterusnya kita akan membacakan ayat 78 hingga 81 di dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Terjemahannya, orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka lakukan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Kamu melihat banyak di antara mereka telah menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, iaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Sebab turunnya ayat. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Ubaidah berkata, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa ketika Bani Israel mengalami kekurangan, seseorang di antara mereka akan melihat saudaranya berbuat dosa, kemudian dia melarangnya. Tetapi jika keesokan harinya tidak dicegah dari dosa tersebut, mereka menjadi teman minum dan makan saudaranya serta merestuinya. Allah kemudian menjadikan hati sebahagian dari mereka keras terhadap sebahagian yang lain, dan Al-Quran diturunkan kepada mereka sebagai hukuman. Penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini disampaikan dengan merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Dalam teksnya, beberapa mufassir menyatakan bahawa ayat tersebut diungkapkan setelah membaca wa'inal ladzina kafaru min bani Israil. Naknah orang-orang yang kafir di antara Bani Israel. Meskipun demikian, Allah lebih mengetahui bahawa hadis tersebut bukanlah asbab atau sebab langsung turunnya ayat. Ayat ini turun sebagai respon kepada kekufuran beberapa orang Bani Israel. Meskipun sebahagian besar mufassir tidak menyebutkan sebab turun secara langsung. Ada yang menyebut hadis tanpa merinci ayatnya. Walaupun hadis tersebut disebutkan, tidak semuanya setuju bahawa hadis tersebut menjadi sebab turun ayat ini. Yang pertama, hadis tersebut dianggap lemah sebab terputus sanad. Yang kedua, kebanyakan mufassir tidak merujuk padanya sebagai alasan turunnya ayat. Yang ketiga, sebab ayat tersebut berbicara tentang orang-orang kafir yang dilaknat oleh Nabi Daud dan Nabi Isa. Sulit untuk dipastikan bahawa Al-Quran turun khusus untuk kesalahan mereka. Kesimpulannya, hadis tersebut tidak dianggap sebagai penyebab langsung turunnya ayat ini sebab kelemahannya dan kerana pembicaraan itu terkait dengan umat-umat sebelumnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Wa Yusuf.
Nombor matrik saya 067548. Baik, hari ini saya akan membentangkan tugasan Asbabun Nuzul dari surah Al-Maidah, ayat yang ke-83. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Seterusnya, sebab turunnya ayat 83 dari surah Al-Maidah ini, Abdullah bin Zubair berkata, ayat ini turun mengenai An-Najashi dan sahabat-sahabatnya. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mengalirkan air mata. Himyar bin Qais Al-Najashi, iaitu Raja Ethiopia, dikenali sebagai Atiyah dalam bahasa Arab, dan gelar An-Najashi dipanggilnya. Beliau memeluk Islam semasa zaman Nabi. Walaupun tidak berhijrah ke Madinah, beliau menjadi penyokong yang baik kepada kaum muslimin, dan Nabi mengadakan salat ghaib untuknya pada tahun 9 Hijrah dalam bulan Rajab. Seterusnya, yang pertama dari penjelasan Asbabun Nuzul ini, pertama, rawinya lebih banyak. Yang kedua, surah itu bersifat madani dan kisah masuk Islamnya Najashi terjadi sebelum hijrah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata, aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang ayat-ayat itu. Ini adalah penafsiran beberapa ahli tafsir mengenai sebab turunnya ayat Al-Quran ini. Al-Baghawi menyatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani yang memeluk Islam, seperti An-Najashi dan pengikut-pengikutnya. Ibnu Abbas pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan An-Najashi dan pengikut-pengikutnya yang menangis ketika dibacakan oleh Al-Quran oleh Ja'far dalam bahasa Habsyi. Ibnu Atiyah pula menyebutkan bahawa Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Abbas menyatakan bahawa ayat ini turun sebagai respon terhadap utusan dari An-Najashi yang diutus untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka menangis, beriman dan kembali ke An-Najashi, dan kembalinya An-Najashi dalam keadaan beriman. Pertama, ada dua pendapat berkenaan dengan turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan bahawa ayat ini turun mengenai Najashi dan pengikut-pengikutnya untuk menceritakan kisah mereka. Pendapat ini benar seperti yang meriwayatkan oleh Ibnu Ishaq melalui Ummu Salamah dalam kisah hijrah. Pendapat kedua mengatakan bahawa jika disebut turun dalam konteks ini merujuk kepada apa yang dikenali oleh para ulama. Namun, pendapat ini dianggap tidak sahih oleh Ibnu Katsir, dan ia menyatakan bahawa pendapat Ibnu Abbas berkaitan dengan turunnya ayat ini bukanlah yang benar, kerana ayat ini bersifat madaniyah dan kisah Ja'far dengan Najashi berlaku sebelum hijrah. Ibnu Katsir juga menyebutkan kemungkinan lain, iaitu ayat ini turun kerana delegasi yang diutus oleh Najashi untuk mendengarkan perkataan dan melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar Al-Quran, mereka memeluk Islam dan kembali memberitahu An-Najashi. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, kisah Najashi dan tangisannya bukanlah sebab penurunan ayat, akan tetapi ia kerana jarak, waktu dan masa yang panjang di antara keduanya, dan hanya Allah yang lebih mengetahui selebihnya.